Kesehatan ibu semakin merosot dari hari ke hari. Tanpa sebarang sebab atau punca yang jelas, berat badannya menurun dan suaranya juga berubah. Karena merasakan ada sesuatu yang tidak kena, anak perempuannya memasang CCTV di dalam rumah. Melalui rekaman CCTV itu, dia melihat suaminya melakukan sesuatu yang amat mengerikan terhadap ibunya. Sila tekan butang langgan. Saya akan kongsikan sebuah kisah yang menyentuh hati bersama tuah keemasan untuk Anda. Kisah bermula. Pukul 3 pagi. Aina tidak dapat mengalihkan pandangannya dari skrin komputer riba. Dalam rekaman CCTV itu, suaminya, Haris, sedang memegang lengan ibunya, Puan Aminah. Di dalam ruang tamu yang gelap, hanya cahaya biru dari skrin komputer riba yang menerangi wajah Aina yang pucat. Tangannya tanpa sadar menutup mulut, dan matanya dipenuhi rasa takut. "Mak, tolonglah makan ubat nih. Penting sangat nih, saya merayu." Suara Haris yang bersungguh-sungguh kedengaran melalui pembesar suara. Dalam rekaman itu, Puan Aminah menggelengkan kepala dan coba berundur, tetapi Haris tidak berputus asa. Satu tangannya memegang sepaket ubat berwarna putih, manakala tangan yang satu lagi memegang segelas air. Wajahnya kelihatan sangat berbeza daripada Haris yang tenang dan penyayang seperti biasa. "Tak nak, cukuplah. Mak tak apa-apa, walaupun tak makan ubat nih." Suara Puan Aminah bergetar. Dia coba berpegang pada kerusi meja makan untuk berundur, tetapi kakinya kelihatan lemah sehingga dia terhuyung-hayang. Aina merenung skrin dengan tajam sambil menggigit bibir. Ubat apakah itu sehingga suaminya begitu terdesak untuk memberikannya kepada ibunya? Haris memegang bahu Puan Aminah dan merayu, "Mak, percayalah pada saya. Ubat ini betul-betul penting. Kan kita dah janji tak boleh tinggal walaupun sehari." Pada ketika itu, Puan Aminah menepis paket ubat itu dengan tangannya. Pil-pil putih bertaburan di lantai. Haris segera tunduk dan mula mengutipnya. Dia yang melutut dan meraba-raba lantai kelihatan begitu kasihan. Cara dia mengutip setiap pil dengan begitu cermat seolah-olah dia seorang yang sangat terdesak. "Haris, sudahlah, hentikan semua nih," Puan Aminah berkata dengan suara yang letih, tetapi Haris tidak berhenti. Malah, dia mengutip pil-pil itu dengan lebih berhati-hati. Aina meremang bulu roma melihat kesungguhan suaminya dalam rekaman itu. Adakah ini benar-benar suami penyayang yang dikenalinya? Lelaki yang sama yang berjanji akan mencintai dan melindunginya seumur hidup pada hari perkawinan mereka? Masa pada skrin menunjukkan pukul 2.43 pagi. Perkara seperti ini berlaku ketika Aina sedang nyenyak tidur, dan ianya berlaku di bilik sebelah. Dengan tangan yang terketar-ketar, dia menekan butang jeda. Wajah Haris yang terhenti di skrin kelihatan suram dibayangi kegelapan. Kenapa? Kenapa dia buat macam nih? Suara Aina bergetar karena ketakutan dan rasa dikhianati. Baru 3 bulan mereka berkahwin, dan kini suami yang dicintai dan dipercayainya coba memaksa ibunya memakan ubat yang mencurigakan. Apakah sebenarnya ubat itu? Adakah ia ada kaitan dengan keadaan ibunya yang semakin kurus? Apabila difikirkan semula, semuanya memang aneh. Sejak ibunya datang tinggal bersama mereka, berat badannya mula menurun secara mendadak. Pada mulanya, Aina menyangka ibunya begitu karena sedang menyesuaikan diri dengan persekitaran baru. Tetapi sekarang, baru dia tahu bahwa Haris telah memberinya sesuatu. Sesuatu yang ibunya sendiri enggan makan, tetapi dipaksa. Dengan tangan yang menggeletar, Aina mencapai telepon bimbitnya, kemudian meletakkannya kembali. Patutkah dia menelepon polis sekarang? Atau patutkah dia bertanya terus kepada Haris terlebih dahulu? Tetapi, jika Haris benar-benar coba mencederakan ibunya, tidak, tak mungkin. Haris bukan orang seperti itu. Sekurang-kurangnya, itulah Haris yang dia kenal. Ketika itu, Haris di dalam skrin memandang tepat ke arah kamera, seolah-olah dia tahu Aina akan menonton rekaman ini. Pandangan matanya bercampur baur antara kesedihan dan kepasrahan. Jantung Aina seakan-akan gugur melihat riak wajah itu. "Satu hari nanti, awak pasti akan tengok video nih, kan?" Haris bergumam ke arah kamera, suaranya diiringi dengan keluhan yang berat. Aina menahan nafas, menunggu kata-kata seterusnya. Tetapi Haris dalam rekaman itu berpaling semula ke arah Puan Aminah. Bahunya kelihatan terkulai. "Mak, hari ini Mak betul-betul kena makan. Mak dah janji." Mendengar kata-kata itu, Puan Aminah mengeluh lalu mengangguk. Dengan tangan yang terketar-ketar, dia mengambil ubat itu. Wajahnya kelihatan pasrah. Aina menggenggam penumbuknya erat melihat ibunya menelan ubat yang tidak diketahui itu, sehingga kukunya terasa mencucuk tapak tangannya. Tetapi yang anehnya, selepas memakan ubat itu, riak wajah Puan Aminah kelihatan sedikit lega,
seolah-olah kesakitannya telah reda. Haris mengusap belakang Puan Aminah dengan lembut sambil membisikkan sesuatu. Suaranya terlalu perlahan untuk direkam oleh CCTV, tetapi Puan Aminah kelihatan mengangguk. Aina tiba-tiba berasa sangat takut. Selama ini, pelbagai perkara yang tidak diketahuinya berlaku di dalam rumah ini, setiap malam ketika dia sedang tidur. Mungkin apa yang dilihatnya ini hanyalah sebahagian kecil daripada keseluruhan cerita. Tetapi, para pendengar sekalian, semua kisah ini sebenarnya bermula 3 bulan yang lalu. Ia bermula di sebuah majelis perkawinan yang indah pada suatu hari yang cerah. Ketika itu, Aina tidak pernah terfikir bahwa Haris menyembunyikan rahasia yang begitu menakutkan. Atau mungkin, segalanya memang sudah bermula sejak dari dulu lagi. Sejak Haris sendiri yang mencadangkan, apa kata kalau Mak tinggal dengan kita? Cadangan itu kedengaran begitu semula jadi dan penuh kasih sayang sehingga Aina berasa sangat terharu. Dia berpikir, betapa bertuahnya dia mendapat seorang suami yang begitu mengambil berat tentang ibunya. Tetapi sekarang, apabila difikirkan semula, mungkin semua itu adalah sebahagian daripada rancangannya. 3 bulan yang lalu, pada suatu petang April yang cerah, seminggu selepas majelis perkawinan mereka, ruang tamu rumah baru mereka dipenuhi dengan cahaya matahari petang yang hangat. Aina duduk bersebelahan dengan Haris, minum teh sambil menyusun hadiah-hadiah perkawinan. Mereka kelihatan seperti pasangan pengantin baru yang bahagia dan normal. "Ma, apa kabar sekarang?" Haris bertanya dengan bersahaja sambil membuka sebuah kotak hadiah. Aina meletakkan cawan tehnya dan mengeluh. Nampaknya Mak sunyi duduk seorang diri. Semalam dia telepon, suara dia kedengaran sedih sangat. Haris kelihatan berpikir sejenak sebelum bersuara dengan berhati-hati. "Aina, boleh tak saya bagi satu cadangan?" Aina mengangkat muka memandang suaminya. Wajah Haris kelihatan serius tetapi mesra. Aina mengangguk, ingin tahu apa yang akan dikatakannya. "Saya terfikir, apa kata kalau kita ajak Mak tinggal dengan kita? Rumah kita pun luas, dan yang paling penting, saya risau Mak tinggal seorang diri." Aina terkejut dan matanya terbeliak. Bukan satu keputusan yang mudah bagi pasangan baru berkahwin untuk tinggal bersama ibu bapa. Apatah lagi cadangan itu datang daripada suaminya sendiri. Ia sesuatu yang langsung tidak dijangkanya. "Betul keni Haris, tapi kita kan baru kahwin." Haris memegang tangan Aina dengan lembut dan berkata, "Walaupun baru kahwin, saya rasa keluarga patut tinggal bersama. Sejujurnya, saya ada pengalaman bekerja sebagai juru rawat terlatih, jadi saya dah biasa menjaga orang tua." Barulah Aina teringat bahwa Haris pernah bekerja di sebuah pusat jagaan orang tua sebelum mereka berkahwin. Ketika itu, Haris pernah berkata bahwa menjaga orang lain memberikannya kepuasan. Malah sekarang pun, matanya akan bersinar mesra setiap kali bercerita tentang pengalamannya itu. Umur Mak pun dah lanjut, kalau duduk seorang, risau kesehatannya tak terjaga dengan baik. Kalau tinggal bersama, saya boleh tolong tengok-tengokkan. Aina berasa terharu melihat wajah Haris yang tulus. Bertuah sungguh dia mendapat suami yang begitu baik hati, yang menganggap ibunya seperti ibu kandungnya sendiri. Awak betul-betul tak kisah ke, nanti menyusahkan awak pula. Haris tersenyum dan menggelengkan kepala. Menyusahkan apa pula? Kan keluarga sendiri. Lagipun, kalau Ma ada, rumah kita akan jadi lebih ceria. Maka, mereka pun membuat keputusan untuk mempelawa Puan Aminah tinggal bersama. Malam itu, Aina menelepon ibunya. Pada mulanya, Puan Aminah teragak-agak. Buat apa nak susahkan pengantin baru? Ma oke saja di sini." Tetapi Haris mengambil alih telepon dan bercakap terus dengan Puan Aminah, menyatakan hasrat mereka dengan penuh hormat. "Mak, kami betul-betul ikhlas mempelawa Mak. Lagipun, saya ada sijil sebagai juru rawat terlatih, jadi saya boleh bantu jaga kesehatan Mak dengan baik." Barulah hati Puan Aminah sedikit terbuka. Sejujurnya, dia berasa sangat sunyi tinggal seorang diri, terutamanya pada waktu malam. Tambahan pula, sejak kebelakangan ini dia sering terlupa, dan itu membuatnya risau. "Betul ketak menyusahkan, nanti kamu berdua tak selesa pula." Suara Haris kedengaran penuh keyakinan. "Kalau Ma ada, kami pula yang akan rasa lebih tenang. Tolonglah tinggal dengan kami, Mak." Akhirnya, Puan Aminah menerima pelawaan itu. Seminggu kemudian, Puan Aminah berpindah ke rumah mereka dengan beberapa beg pakaian yang ringkas. Aina dan Haris telah menyediakan biliknya dengan cantik. "Ya Allah, sampai macam ni sekali kamu sediakan." Mata Puan Aminah berkaca melihat bilik yang kemas itu. Katil, meja solek, semuanya disediakan dengan teliti untuknya.
Terutamanya pasu-pasu bunga di tepi tingkap yang dipenuhi dengan bunga kegemarannya. Kami nak mak selesa tinggal di sini, Haris berkata dengan mesra sambil mengangkat barang-barang Puan Aminah. Melihat kelakuan menantunya, Puan Aminah tiba-tiba berasa aneh. Dia merasakan sesuatu yang lebih daripada sekadar kebaikan dalam pandangan mata Haris. Seolah-olah Haris sudah lama mengenalinya. Malam itu, mereka bertiga makan malam bersama. Menikmati masakan rumah yang disediakan oleh Aina sambil berbual mesra. Puan Aminah berasa sangat gembira dapat makan malam bersama keluarga setelah sekian lama. Oh ya mak, ada apa-apa ubat yang mak biasa makan ke? Haris bertanya dengan bersahaja semasa makan. Puan Aminah menggeleng. Ubat darah tinggi sikit-sikit tuh adalah, tak ada apa yang serius. Belum sampai umur lagi nak makan ubat banyak-banyak. Haris mengangguk, kelihatan seperti sedang memikirkan sesuatu. Aina memandang Haris dengan rasa bangga. Dia berpikir, beginilah sikap seorang bekas juru rawat terlatih, sentiasa mengambil berat tentang kesehatan ibunya. Tak apalah, nanti saya tolong periksa. Orang tua kadang-kadang ada masalah kesehatan yang mereka sendiri tak sedar. Puan Aminah tersenyum, berterima kasih atas keprihatinan menantunya. Terima kasih, tapi tak payahlah, mak boleh jaga diri sendiri. Namun, wajah Haris kelihatan risau, seolah-olah dia telah mengesan sesuatu. Ketika itu, Aina tidak mengendahkan riak wajah itu dan menganggapnya sekadar sikap profesionalnya. Maka bermulalah kehidupan mereka bertiga. Beberapa hari pertama terasa sangat bahagia. Puan Aminah pergi membeli barang dapur bersama anaknya, dan Haris pula akan minum petang bersama Puan Aminah sambil berbual selepas pulang kerja, gambaran sebuah keluarga yang harmoni. Tetapi, perkara aneh mula berlaku. Puan Aminah mula kelihatan semakin letih. Bukan keletihan biasa, tetapi sejenis keletihan yang aneh. Kira-kira 2 minggu selepas dia berpindah masuk, pada suatu pagi, Puan Aminah berdiri termenung di dapur semasa menyediakan sarapan. Senduk di tangannya terjatuh ke lantai, tetapi dia tidak bertindak balas. Dia hanya merenung ke ruang kosong, seolah-olah masa telah berhenti. Mak, oke ke? Haris yang kebetulan datang untuk minum air, menepuk bahu Puan Aminah dengan perlahan. Barulah Puan Aminah tersedar. Dia kelihatan terkejut melihat senduk yang terjatuh. Tak ada apa-apa. Tadi cuma termenung sekejap. Haris mengambil senduk itu sambil memerhatikan wajah Puan Aminah dengan teliti. Wajahnya lebih pucat daripada biasa, dan terdapat lingkaran hitam di bawah matanya. Di mata Haris, yang berpengalaman sebagai juru rawat terlatih, dia merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Mak, sejak kebelakangan ini tidur lena tak? Nampak letih sangat. Puan Aminah memaksa diri untuk tersenyum sambil melambaikan tangannya. Orang dah tua memang macam nih, mungkin sebab selalu terjaga tengah malam. Tetapi Haris tidak mempercayai kata-kata itu sepenuhnya. Sejak hari itu, dia mula memerhatikan tingkah laku Puan Aminah dengan lebih teliti. Masa bangun pagi dan pergi ke tandas, jumlah makanan, kekerapan tidur siang, malah tahap tumpuannya ketika menonton TV. Haris juga menyediakan sebuah buku catatan kecil. Di dalamnya, dia mula mencatat aktiviti harian dan sebarang perkara luar biasa tentang Puan Aminah dengan teliti. Aina langsung tidak menyadari perbuatan Haris. Dia terlalu sibuk dengan kerja, sering keluar awal pagi dan pulang lewat malam. Beberapa hari kemudian, semasa makan malam, Puan Aminah meletakkan sudunya walaupun baru makan sedikit. Biasanya dia akan menghabiskan sepinggan nasi, tetapi kali ini separuh pun tidak luak. Mak, tak ada selera ke? Aina bertanya dengan risau. Puan Aminah menggeleng dan memaksa diri untuk tersenyum. Tak lapar sangat, mungkin sebab makan kuih tadi petang. Tetapi Haris tahu Puan Aminah tidak makan apa-apa pun pada waktu petang. Dia memerhatikan riak wajah Puan Aminah dengan senyap. Bibirnya kelihatan lebih kering daripada biasa, dan hujung jarinya kelihatan menggeletar sedikit. Mak, ada rasa pening ke? Mendengar soalan Haris, Puan Aminah teragak-agak seketika. Sebenarnya, sejak kebelakangan ini dia sering berasa pening. Tetapi dia tidak mahu merisaukan anaknya. Tak adalah. Cuma letih sikit. Malam itu, Haris membuka komputer ribanya di ruang tamu dan mula mencari sesuatu di internet. Perkataan carian seperti punca hilang ingatan warga emas, hilang selera makan, simptom gangguan tidur memenuhi skrin. Wajahnya menjadi semakin serius. Keesokan harinya, Puan Aminah sedang menonton TV di ruang tamu. Dia sedang menonton drama kegemarannya, tetapi tiba-tiba dia memegang alat kawalan jauh dengan wajah keliru. Macam mana nak guna benda ni?
Dia terlupa cara menukar saluran. Alat kawalan jauh yang digunakannya setiap hari tiba-tiba terasa asing. Puan Aminah menekan butang-butang secara rawak, tetapi TV itu terpadam pula. "Mak, biar saya tolong." Haris yang tiba-tiba muncul mengambil alat kawalan jauh itu. Puan Aminah tersenyum malu. Pelik betul. Tiba-tiba jadi keliru. Haris menghidupkan semula TV dan berkata, "Tak apa Mak, kadang-kadang memang boleh jadi macam tuh," tetapi matanya penuh dengan kerisauan. Malam itu, Haris menulis sesuatu lagi di dalam buku catatannya. 3 sempalas petang, keliru cara guna alat kawalan jauh. Disyaki fungsi kognitif menurun. Puan Aminah juga menyadari perubahan pada dirinya. Dia sering terlupa, tidak ingat apa yang hendak dilakukannya sebentar tadi, dan perkara yang biasa terasa asing. Tetapi dia coba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah karena faktor usia. Suatu pagi, selepas keluar dari tandas, Puan Aminah berhenti di hadapan pintu utama. Dia kelihatan keliru, tidak tahu kemana hendak dituju. Dia tiba-tiba terlupa di mana letaknya biliknya sendiri. "Mak." Haris datang dan memegang lengan Puan Aminah dengan lembut. "Bilik Mak sebelah sini. Biar saya hantarkan." Puan Aminah mengikut Haris sambil bergumam, "Peliknya. Tiba-tiba jadi keliru." Selepas menghantar Puan Aminah ke biliknya, Haris kembali ke ruang tamu dan mengeluh panjang. Dia mengeluarkan telepon bimbitnya dan membuat panggilan. "Dokter, saya Haris." "Ya, betul. Simptom-simptom yang saya beritahu hari itu nampaknya semakin teruk." "Baiklah, saya paham. Nanti saya akan bawa dia berjumpa dokter secepat mungkin." Selepas mematikan panggilan, Haris membuka buku catatannya dan mula menulis lagi. Simptom-simptom Puan Aminah dicatat dengan terperinci mengikut tarikh, bila ia bermula, coraknya, dan waktu ia paling teruk dalam sehari. Ketika itu, Puan Aminah keluar dari biliknya. Wajahnya kelihatan normal, tidak seperti tadi. "Haris, jom minum teh." Puan Aminah menuju ke dapur seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Haris cepat-cepat menyembunyikan buku catatannya dan mengikutnya. "Biar saya buatkan, Mak." Puan Aminah memandang Haris dengan rasa bangga. "Bertuah betul aku. Ada menantu yang prihatin macam ni." Sementara Haris membuat teh, Puan Aminah duduk di meja makan sambil memandang keluar tingkap. Tiba-tiba, matanya berkaca. "Haris, Mak ni dah jadi pelik, kan?" Haris terkejut dengan soalan tiba-tiba itu. Di mata Puan Aminah, terpancar rasa takut. "Sejak kebelakangan ni, Mak asyik lupa. Tadi pun Mak tak jumpa bilik sendiri. Mak rasa ini bukan sebab faktor usia saja." Haris membawa teh dan duduk di sebelah Puan Aminah. Dia berkata dengan berhati-hati, "Mak, apa kata kita pergi hospital? Kalau buat pemeriksaan, kita boleh tahu puncanya." Puan Aminah menggeleng. "Jangan beritahu Aina, nanti dia risau." Pada saat itu, Haris melihat rayuan di mata Puan Aminah. Hati seorang ibu yang tidak mahu menjadi beban kepada anaknya. Haris mengangguk. "Baiklah. Biar ini jadi rahasia kita berdua." Puan Aminah mengeluh lega dan memegang tangan Haris. "Terima kasih, Haris. Nasib baik kamu ada." Tetapi mereka berdua tidak tahu bahwa ini hanyalah permulaan kepada satu perjuangan yang panjang, dan mereka juga tidak tahu bahwa Aina akan salah faham terhadap semua ini. Seminggu kemudian, pada lewat malam, Aina keluar ke ruang tamu untuk minum air, dan ternampak sesuatu yang aneh. Haris sedang berdiri di hadapan bilik Puan Aminah, melekapkan telinganya ke pintu, seolah-olah sedang mengintip. "Haris?" Suara Aina membuatkan Haris terkejut dan berpaling. Wajahnya kelihatan cemas seketika, tetapi cepat-cepat berubah menjadi tenang. Aina, terjaga ke?" Aina memandang suaminya dengan curiga. "Awak buat apa depan bilik Mak?" Haris menjawab dengan teragak-agak, "Tadi saya dengar Mak batuk, jadi saya nak pastikan dia oke." Tetapi Aina tidak mendengar apa-apa. Rumah itu sunyi sepi, dan tiada bunyi datang dari bilik ibunya. Penjelasan Haris kedengaran aneh. "Saya tak dengar pun bunyi batuk." Haris tersenyum janggal sambil memeluk bahu Aina. "Mungkin saya yang terlalu risau. Dah lewat nih, jom masuk tidur." Aina kembali ke bilik dengan perasaan hairan. Namun, sedikit rasa curiga mula timbul di hatinya. Tingkah laku Haris kelihatan tidak wajar. Keesokan petangnya, Aina pulang awal dari kerja. Apabila dia membuka pintu, dia terdengar suara perbualan dari ruang tamu. "Mak, hari ini rasa macam mana?" Itu suara Haris, tetapi nadanya kedengaran lebih serius daripada biasa. "Rasa baik sikit hari ini, mungkin sebab kamu selalu jaga Mak." Mendengar jawaban Puan Aminah, Aina berhenti melangkah.
apa yang suaminya jaga, dia mendekati ruang tamu secara senyap dan mengintai. Haris sedang memegang pergelangan tangan Puan Aminah, seperti sedang memeriksa sesuatu, mungkin memeriksa nadi, atau sesuatu yang lain. Puan Aminah hanya duduk diam dengan wajah yang penuh kepercayaan terhadap Haris. Nadi normal. Syukurlah, Haris berkata lega sambil melepaskan tangan Puan Aminah. Ketika itu Aina masuk ke ruang tamu. Aina, dah balik? Puan Aminah menyambutnya dengan gembira. Haris juga bangun dan tersenyum seperti biasa. Awal balik hari ini, saya pergi siapkan makan malam ya. Aina memandang mereka berdua silih berganti dan bertanya, tadi buat apa? Puan Aminah menjawab terlebih dahulu, tak ada apa-apa. Haris nih tolong periksa kesehatan Mak, bertuah betul dapat menantu macam dia. Tetapi di mata Aina, mereka berdua kelihatan seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Haris berjalan ke dapur sambil berkata, Mak nampak letih sejak kebelakangan nih, jadi saya tolong periksa sikit-sikit. Tak ada apa yang serius, jangan risau. Malam itu, Aina bertanya kepada Haris yang sedang berbaring di katil. Haris, Ma ada apa-apa masalah ke? Macam ada sesuatu yang awak sembunyikan. Haris terdiam seketika sebelum menjawab, tak ada apa-apa, cuma orang dah tua, jadi saya tolong periksa kesehatan dia sikit. Aina tidak berpuas hati. Pemeriksaan kesehatan biasa tidak akan kelihatan begitu serius. Mak sakit ke? Kita patut bawa dia ke hospital, kan? Haris memeluk Aina dan berkata, jangan risau, saya akan jaga dia baik-baik. Awak tumpukan saja pada kerja. Tetapi kata-kata itu membuatkan Aina lebih cemas. Mengapa dia diketepikan? Pelik rasanya apabila suaminya lebih tahu keadaan ibunya berbanding dirinya, anak kandungnya sendiri. Beberapa hari kemudian, pada waktu pagi, Aina sedang bersiap untuk bekerja apabila dia ternampak sebuah buku catatan terjatuh dari beg Haris. Ketika dia hendak mengambilnya, matanya tertumpu pada halaman yang terbuka. Di situ, keadaan Puan Aminah dicatat dengan terperinci mengikut tarikh. 3 Mei, pagi, hilang arah selepas bangun tidur, berlarutan selama 5 menit. 4 Mei, makan tengah hari, keliru cara menggunakan sudu. 5 Mei, malam, 11 malam, keliru lokasi tandas. Aina terkait. Ibunya dalam keadaan yang begitu serius? Tetapi mengapa tiada siapa yang memberitahunya? Awak tengok apa tuh? Suara Haris yang tiba-tiba kedengaran membuatkan Aina terkejut. Haris mengambil buku catatan itu dengan wajah tanpa ekspresi. Apa nih? Kenapa awak catat keadaan Mak macam nih? Haris mengeluh dan berkata, Mak yang minta jangan beritahu, dia tak nak awak risau. Aina berasa dikhianati. Mereka berdua menyimpan rahasia tanpa pengetahuannya, anak kandungnya sendiri. Saya nih anak dia, saya berhak tahu. Ketika itu, Puan Aminah keluar dari biliknya, mungkin terjaga karena bunyi bising. Kenapa bising-bising pagi-pagi nih? Aina mendekati ibunya. Mak, kenapa rahasiakan daripada Aina? Kenapa tak beritahu Mak sakit? Wajah Puan Aminah berubah. Dia memandang Haris dengan pandangan menyalahkan. Kan saya dah kata jangan beritahu. Haris menundukkan kepalanya. Puan Aminah memegang tangan anaknya dan berkata, Aina, tak ada apa-apa yang serius. Cuma Mak dah tua, jadi selalu lupa sikit-sikit. Tetapi Aina masih terbayang-bayang apa yang dibacanya di dalam buku catatan itu. Ia bukan sekadar lupa biasa. Kita kena pergi hospital. Kena buat pemeriksaan. Puan Aminah menggeleng dengan tegas. Tak nak. Mata apa-apa, Haris jaga Mak dengan baik. Kata-kata itu membuatkan Aina semakin buntu. Mengapa ibunya lebih mempercayai Haris berbanding dirinya? Nasib baik ada Haris. Mana nak cari menantu yang prihatin macam nih? Mendengar kata-kata Puan Aminah, Aina terdiam. Ibunya benar-benar meletakkan kepercayaan penuh kepada Haris. Tetapi di dalam hati Aina, benih syakwasangka mula bercambah. Sejak hari itu, Aina mula memerhatikan tingkah laku Haris dengan lebih teliti. Dia mula perasan perkara-perkara aneh. Haris keluar masuk bilik Puan Aminah setiap malam, sentiasa menyimpan sebotol ubat kecil di dalam poketnya, dan perbualan mereka berdua yang penuh makna apabila bersendirian. Dia yakin ada sesuatu yang tidak kena sedang berlaku, dan Aina membuat keputusan. Dia akan menyiasat apa sebenarnya yang berlaku di dalam rumah ini. Pada suatu petang Sabtu bulan Jun yang lembab, Aina sedang membaca buku di ruang tamu, manakala Haris berada di dalam bilik kerja. Puan Aminah dikatakan sedang tidur di dalam biliknya. Kelihatan seperti petang hujung minggu yang damai. Tiba-tiba, kedengaran bunyi gedebuk. Bunyi itu datang dari bilik Puan Aminah.
Aina segera bangun dan berlari ke bilik ibunya. Mak oke tak? Apabila pintu dibuka, Puan Aminah terbaring di lantai. Dia masih sedar tetapi tidak dapat bangun sendiri. Aina terkejut dan coba memapah ibunya. Mak, Haris juga berlari masuk dan memeriksa keadaan Puan Aminah. Pergerakannya sangat cekap. Dia memeriksa nadi, anak mata, dan tahap kesedaran. Seolah-olah ini bukan kali pertama perkara ini berlaku. Kita kena panggil ambulans, kan? Aina bertanya dengan cemas, tetapi Haris menggeleng. Tunggu sekejap. Kena periksa keadaan dia dulu. Haris memindahkan Puan Aminah ke katil dengan berhati-hati. Kemudian, dia mengeluarkan sebotol obat kecil dari poketnya. Aina terbeliak melihat botol obat itu. Apa tuh? Kenapa awak bawa obat? Haris teragak-agak seketika sebelum menjawab. Ini obat kecemasan yang dokter bagi, untuk persediaan kalau mak jadi macam nih. Tetapi Aina tidak percaya. Bila masa mereka ke hospital, mengapa dia langsung tidak tahu? Puan Aminah bersuara dengan lemah, Aina, mak tak apa-apa, cuma pening sikit tadi. Tetapi wajah Puan Aminah pucat dan berpeluh. Dia langsung tidak kelihatan baik. Kita kena pergi hospital. Sekarang juga. Aina berkeras, tetapi Puan Aminah menolak dengan tegas. Tak nak, ma tak nak pergi hospital. Ada Haris, ma tak apa-apa. Pada saat itu, Aina yakin ada sesuatu yang tidak kena. Ibunya pengsan tetapi enggan ke hospital, dan mengapa Haris begitu tenang, seolah-olah sudah menjangkakan perkara ini, bunyi siren ambulans kedengaran. Aina telah menelepon 999 secara senyap. Wajah Haris berubah. Awak panggil ambulans? Aina menjawab dengan tegas, ya. Tak masuk akal kalau ma pengsan tapi tak nak ke hospital. Anggota paramedik masuk dan memeriksa keadaan Puan Aminah. Mujurlah tiada apa yang membahayakan nyawa, tetapi mereka menasihatkan agar pemeriksaan lanjut dibuat. Walaupun Puan Aminah menolak, akhirnya dia dibawa ke hospital. Selepas beberapa jam menunggu di ward kecemasan, dokter pun keluar. Aina dan Haris menunggu dengan cemas. Buat Masani, tiada apa yang serius. Nampaknya ia cuma singkop sementara akibat hipotensi ortostatik. Aina menghela nafas lega, tetapi kata-kata dokter yang seterusnya mengejutkannya. Tapi, adakah pesakit sedang mengambil sebarang obat? Keputusan ujian darah menunjukkan ada kesan bahan obat tertentu. Haris menjawab terlebih dahulu, ya, saya tahu. Obat-obat itu dari klinik swasta. Dokter itu mengangguk. Oh, begitu. Mungkin pening itu disebabkan oleh interaksi obat. Sebaiknya berbincang dengan dokter yang merawatnya. Aina memandang Haris. Obat apa sebenarnya yang diberikan kepada ibunya? Mengapa dia tidak pernah diberitahu? Dalam perjalanan pulang, kereta itu sunyi sepi. Puan Aminah kelihatan letih dan memejamkan mata di tempat duduk belakang, manakala Haris hanya menumpukan perhatian pada pemanduan. Selepas tiba di rumah, dan Puan Aminah berehat di biliknya, Aina bersemuka dengan Haris. Sekarang, beritahu saya sejujurnya. Apa yang berlaku pada Mak? Obat apa yang awak bagi pada dia? Haris mengeluh dan mula bercakap. Mak betul-betul minta saya jangan beritahu. Diagnosisnya belum disahkan lagi. Aina menjadi marah. Jadi apa yang awak syak? Kenapa rahasiakan daripada saya? Haris berkata dengan berhati-hati, ada kemungkinan ia simptom demensia peringkat awal. Tapi Mak enggan buat pemeriksaan. Aina terkejut. Demensia? Tetapi yang lebih mengejutkan ialah Haris sudah mengetahuinya. Jadi sebab itulah dia memberikan obat secara rahasia? Haris menggeleng, bukan rahasia. Mak pun setuju, cuma dia tak nak awak tahu. Malam itu, Aina tidak dapat tidur. Hakikat bahwa ibunya mungkin menghidap demensia amat mengejutkan, tetapi tingkah laku Haris lebih sukar difahami. Mengapa dia bertindak begitu rahasia? Adakah dia benar-benar melakukannya untuk kebaikan ibunya? Atau ada niat lain? Aina bangun dari katil dan membuka komputer ribanya. Dia mula mencari tentang CCTV di rumah. Dia tidak boleh lagi mempercayai kata-kata Haris. Dia perlu melihatnya dengan mata sendiri. CCTV mini tanpa wayar, rekaman malam. Melihat hasil carian, Aina membuat keputusan. Esok, dia akan membeli dan memasang CCTV. Di ruang tamu, koridor, dan di hadapan bilik ibunya. Dia bertekad untuk melihat sendiri apa yang Haris lakukan kepada ibunya. Dia berasa bersalah. Adakah betul untuk mengintip suaminya sendiri? Tetapi keselamatan ibunya lebih penting. Jika niat Haris baik, syukurlah. Tetapi jika ada niat lain, Aina memesan CCTV secara dalam talian. Ia dijangka tiba dalam 2 hari. 2 hari itu terasa begitu panjang. Keesokan paginya,
Aina sengaja bangun lewat untuk memerhatikan Haris masuk ke bilik ibunya. Seperti yang dijangka, Haris sudah berada di dalam bilik Puan Aminah sejak awal pagi. Dia coba mendengar perbualan mereka dari celah pintu, tetapi tidak jelas. Namun, dia pasti ada sesuatu yang sedang berlaku. Sama ada memberi obat, atau melakukan sesuatu yang lain. Aina menggenggam penumbuknya. Sabar, 2 hari lagi. 2 hari lagi, semuanya akan terbongkar. 3 hari selepas memasang CCTV, Aina tidak dapat menumpukan perhatian di tempat kerja. Walaupun dia boleh melihat rekaman secara langsung melalui telepon pintarnya, tiada apa-apa yang luar biasa berlaku pada waktu siang. Haris bekerja dari rumah seperti biasa, dan Puan Aminah menonton TV atau tidur siang di ruang tamu. Tetapi malam itu, ketika Aina sedang bekerja lebih masa, sekitar jam 9 malam, dia ternampak sesuatu yang aneh melalui CCTV. Haris mengambil sesuatu dari bilik kerjanya dan masuk ke bilik Puan Aminah. Aina mengezoom masuk. Di tangan Haris, ada sebuah kotak kecil dan sebuah buku catatan. Apa bendanya tuh? Aina segera menyelesaikan kerjanya dan pulang ke rumah. Apabila dia tiba, jam sudah menunjukkan lebih 10 malam. Ruang tamu gelap, dan Haris nampaknya sudah masuk ke bilik. Aina masuk ke bilik kerja Haris secara senyap, berharap dapat mencari sebarang petunjuk. Di atas meja kerja, terdapat beberapa dokumen. Antaranya, sebuah buku nota tebal menarik perhatiannya. Dengan tangan yang terketar-ketar, Aina membukanya. Halaman pertama mengandungi tajuk yang mengejutkan, Jurnal Pemerhatian Puan Aminah. Di bawahnya, terdapat catatan terperinci mengikut tarikh. 15 Jun, Sebun pagi, bangun tidur, tekanan darah 130,85, nadi seduh 22, kuantiti sarapan 60% daripada biasa. Ujian fungsi kognitif menunjukkan sedikit penurunan berbanding semalam. 16 Jun, 3 kali terjaga semasa tidur, berulang kali mencari air. Pagi, keliru sekejap dengan nama anak perempuan. Simptom bertambah baik selepas pengambilan obat. 17 Jun, 3 petang, hilang arah selama 10 menit, menyangka ruang tamu adalah tandas. Perlu laraskan dos obat malam. Tangan Aina menggeletar membaca nota itu. Ia kelihatan seperti log eksperimen. Seolah-olah ibunya dijadikan bahan uji kaji. Terutamanya bahagian laraskan dos obat yang kedengaran sangat menakutkan. Apabila dia menyelak lagi, dia menemui sesuatu yang lebih mengejutkan. Halaman yang menyenaraikan nama dan dos obat. Walaupun dia tidak paham istilah perubatan itu, jelas sekali Haris menggunakan gabungan beberapa jenis obat. Ketika itu, kedengaran bunyi tapak kaki. Aina segera meletakkan nota itu di tempatnya dan keluar dari bilik kerja. Dia bertembung dengan Haris di koridor. Aina, bila sampai? Wajah Haris kelihatan tenang, tetapi di mata Aina, ketenangan itu kelihatan menyeramkan. Baru ya sampai, Keria lebih masa. Aina coba berlagak biasa, tetapi sukar. Isi kandungan nota itu masih terngiang-ngiang di pikirannya. Mak dah tidur? Tanya Haris. Aina mengangguk. Ya, lampu bilik dia dah padam. Haris kelihatan lega. Syukurlah, hari ini keadaan dia baik, jadi dia tidur awal. Mereka berdua masuk ke bilik masing-masing dengan janggal. Aina tidak dapat tidur. Adakah Haris benar-benar sedang melakukan eksperimen ke atas ibunya? Obat-obat itu untuk apa? Pukul 2 pagi, Aina memeriksa CCTV melalui telepon pintarnya dan ternampak sesuatu yang mengejutkan. Haris keluar dari bilik Puan Aminah. Di tangannya ada sebuah dulang kecil dengan cawan kosong dan paket obat. Aina menyimpan rekaman itu. Inilah buktinya. Haris menyelinap masuk ke bilik ibunya pada tengah malam untuk memberinya obat. Obat apa sebenarnya? Keesokan paginya, Aina sengaja tidur lewat, menunggu Haris pergi kerja. Selepas Haris keluar, Aina terus ke bilik kerja untuk memeriksa semula nota semalam, tetapi nota itu telah hilang. Meja kerja kelihatan kemas. Haris pasti telah menyimpannya. Adakah dia sadar perbuatannya telah diketahui? Aina mula menggeledah laci dan menemui sebuah laci yang berkunci. Sebelum ini dia tidak pernah perasan, tetapi sekarang ia kelihatan sangat mencurigakan. Aina, cari apa tuh? Suara Puan Aminah yang tiba-tiba kedengaran mengejutkan Aina. Ibunya berdiri di muka pintu. Oh, Mak, cari pen saja. Puan Aminah memandang anaknya dengan risau. Kamu dengan Haris ada masalah ke? Nampak tegang saja. Aina mahu menceritakan segalanya kepada ibunya, tetapi dia tidak sanggup. Ibunya sangat mempercayai Haris. Tak adalah, Mak, cuma Aina penat sikit sebab banyak kerja. Puan Aminah memegang tangan anaknya. Nasib baik ada Haris.
Mana nak cari menantu sebaik dia. Janganlah syakwa sangka bukan-bukan. Kata-kata itu membuatkan Aina semakin buntu. Adakah ibunya tahu apa yang Haris lakukan? Atau dia sedang ditipu? Petang itu, Aina berjumpa dengan kawannya, Mages. Mages seorang juru rawat, jadi Aina berharap dia boleh membantunya. Mages, kau tahu tak pasal ubat-ubat nih? Aina menunjukkan gambar ubat-ubat yang diambilnya secara senyap. Wajah Mages menjadi serius. Ini semua ubat berkaitan demensia, dosnya pun agak kuat. Siapa yang makan ubat nih? Aina teragak-agak sebelum menjawab, mak saya. Mages terkejut. Mak kau ada demensia ke? Tapi kenapa makan banyak jenis obat macam nih? Biasanya dokter bagi 1 atau 2 jenis je. Aina menceritakan bahwa Haris memberikan pelbagai jenis obat kepada ibunya. Wajah Mages menjadi semakin risau. Aina, ini pelik. Bahaya kalau gabungkan obat-obat nih tanpa preskripsi dokter, terutamanya untuk orang tua. Rasa cemas Aina semakin memuncak. Adakah Haris benar-benar membahayakan ibunya? Dia perlu melakukan sesuatu sebelum terlambat. Dalam perjalanan pulang, Aina membuat keputusan. Apapun yang direkam CCTV malam ini, esok dia akan bersemuka dengan Haris. Dia tidak boleh biarkan keadaan ini berterusan. Tetapi malam itu, CCTV merekam sesuatu yang lebih mengejutkan. Malam itu, Aina berpura-pura tidur sambil memerhatikan CCTV. Tepat jam 1 pagi, seperti yang dijangka, Haris keluar dari biliknya. Tetapi kali ini berbeza, Haris tidak terus ke bilik Puan Aminah, sebaliknya ke ruang tamu. Dalam rekaman CCTV, dia sedang menyusun sesuatu di atas meja. Apabila dilihat dengan teliti, ia adalah beberapa botol obat, picagari, dan beberapa dokumen. Aina menahan nafas. Cara Haris mencampurkan obat-obat itu kelihatan seperti seorang ahli farmasi. Ketika itu Puan Aminah keluar dari biliknya. Aina terkejut. Kenapa ibunya bangun pada waktu begini? Haris, kamu sediakan lagi ke? Suara Puan Aminah kedengaran letih tetapi penuh penghargaan. Haris mengangkat muka memandang Puan Aminah. Ya mak, saya sediakan untuk esok. Kenapa tak tidur lagi? Puan Aminah mengeluh dan duduk di sofa. Tak boleh tidur. Asyik terjaga saja. Haris duduk di sebelah Puan Aminah dengan risau. Sakit kepala lagi ke? Atau pening? Puan Aminah menggeleng. Tak, cuma rasa tak sedap hati. Rasa macam keadaan mak makin teruk. Hati Aina pilu melihat rekaman itu. Ibunya berasa begitu cemas selama ini. Tetapi perbualan seterusnya lebih mengejutkannya. Mak, obat yang saya bagi tuh mak makan kan? Jangan tinggal tahu. Puan Aminah mengangguk. Ya, semua yang kamu bagi mak makan. Tapi Haris, obat nih betul-betul berkesan ke? Haris memegang tangan Puan Aminah dan berkata, pasti berkesan. Saya sedang cari gabungan terbaik untuk keadaan mak. Percayalah pada saya. Pada saat itu, Aina merasakan sesuatu yang aneh. Gaya percakapan Haris seperti seorang dokter. Gabungan terbaik? Adakah dia benar-benar sedang melakukan eksperimen? Puan Aminah tiba-tiba menangis. Maafkan mak, Haris. Mak dah susahkan kamu. Mak rasa bersalah sebab masih tak beritahu Aina. Haris menenangkan Puan Aminah. Saya akan ikut cakap mak. Kalau Aina tahu, dia akan terlalu risau. Kita tunggu sikit lagi. Bila keadaan dah stabil, baru kita beritahu. Aina keliru. Perbualan antara ibunya dan Haris kedengaran aneh, tetapi pada masa yang sama, ia juga kedengaran tulus. Keesokan paginya, Aina sengaja melewatkan waktu ke pejabat untuk berbual dengan ibunya. Mak, kita perlu bercakap. Aina duduk di sebelah Puan Aminah. Melihat wajah serius anaknya, Puan Aminah seolah-olah dapat meneka sesuatu. Kenapa nih? Kamu tak pergi kerja ke? Aina tidak dapat menahannya lagi. Mak makan obat apa dari Haris? Sebenarnya apa yang berlaku? Wajah Puan Aminah berubah. Dia mengeluh panjang. Nampaknya kamu dah tahu. Aina memegang tangan ibunya. Mak, tolonglah berterus terang. Apa sebenarnya yang berlaku? Kenapa rahasiakan daripada Aina? Mata Puan Aminah berkaca. Aina? Mak rasa mak sakit. Jantung Aina seakan-akan terhenti. Sakit apa? Dah pergi hospital? Puan Aminah menggeleng. Ingatan mak, asyik hilang. Mak lupa apa yang mak baru buat. Kadang-kadang, wajah arwah ayah kamu pun mak tak ingat. Aina memeluk ibunya erat. Ibunya melalui semua ini sendirian. Sebab tuh Haris tolong, mak yang tak nak pergi hospital. Dia kata ini masih peringkat awal, boleh dikawal dengan obat. Tapi kenapa tak beritahu Aina?
Puan Aminah mengusap kepala anaknya. Kamu dah cukup sibuk dengan kerja. Mak tak nak tambah beban kamu dengan masalah Mak, nasib baik ada Haris. Setiap malam dia periksa keadaan Mak, bagi obat ikut masa. Barulah Aina mula faham tindakan Haris, tetapi persoalan masih ada. Tapi kita tetap kena pergi hospital untuk dapatkan diagnosis yang betul. Puan Aminah mengeluarkan sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada sebuah diari. Baca nih. Ini Mak tulis masa ingatan Mak masih ada. Dengan tangan yang terketar-ketar, Aina membuka diari itu. Tulisan tangan ibunya yang kemas kelihatan. Hari ini pergi ke hospital. Dokter kata ada kemungkinan Alzheimer peringkat awal. Tapi belum disahkan lagi. Nasib baik Haris temankan. Dokter pun nampak lega bila tahu Haris bekas juru rawat terlatih. Dia menyela ke halaman seterusnya. Haris tolong dapatkan obat. Katanya obat baru, mahal sebab tak dilindungi insurans, tapi sangat berkesan. Kami setuju untuk rahasiakan daripada Aina. Mak tak sanggup tengok anak Mak susah hati kerana Mak. Di halaman lain, tertulis. Malam ni pun Haris datang periksa keadaan Mak. Periksa tekanan darah, buat ujian ingatan ringkas, menantu jaga macam ni, lagi baik daripada masuk hospital. Yang paling penting, Mak dapat tinggal dengan keluarga di rumah. Aina menangis membaca diari itu. Ibunya melalui waktu yang begitu sukar, dan dia langsung tidak tahu. Setiap malam lepas kamu tidur, Haris akan datang bagi Mak obat, periksa keadaan Mak. Dia layan Mak lebih baik daripada anak sendiri, sebab tu Mak rasa terhutang budi dan bersalah. Puan Aminah mengeluarkan sehelai kertas lagi. Tertulis dengan tulisan yang bergetar, bertuah sungguh ada menantu macam kamu, terima kasih, Haris. Barulah Aina faham segalanya. Haris bukan coba mencederakan ibunya, tetapi benar-benar membantunya. Dan dia melakukannya dengan berhati-hati agar tidak diketahui oleh Aina. Mak, maafkan Aina. Aina langsung tak tahu. Puan Aminah memeluk anaknya. Mak yang patut minta maaf sebab rahasiakan daripada kamu. Mak cuma nak kamu lihat Mak sentiasa gembira. Ketika itu, bunyi pintu utama dibuka. Haris masuk. Apabila matanya bertentang dengan Aina, dia seolah-olah tahu segalanya telah terbongkar. Aina bangun dan berjalan ke arah Haris. Aina berhenti di hadapan Haris. Matanya tertumpu pada sampul surat di tangan Haris. Terdapat logo hospital padanya. Haris bersuara dengan perlahan, Aina, awak dah tahu? Aina mengangguk sambil mengesat air matanya. Haris meletakkan sampul surat itu dan memegang bahu Aina. Maafkan saya. Saya nak beritahu, tapi Mak betul-betul tak bagi. Ketika itu, Puan Aminah keluar ke ruang tamu. Haris, rasanya dah sampai masa kita beritahu semuanya. Aina pun patut tahu. Mereka bertiga duduk di sofa. Haris mengeluarkan dokumen dari sampul surat itu. Laporan perubatan dan keputusan ujian. Sebenarnya, sejak 3 bulan lalu, Mak dah mula menunjukkan simptom hilang ingatan. Mula-mula, saya sangka cuma nyanyuk biasa. Haris menunjukkan keputusan ujian sambil menerangkan. Mak disahkan menghidap Alzheimer peringkat awal. Mujurlah masih sangat awal, jadi kita boleh perlahankan perkembangannya dengan obat. Aina melihat dokumen itu dan bertanya, tapi kenapa tak pergi hospital selalu? Haris mengeluh, Mak terlalu takut dengan hospital. Lagipun, memandangkan masih peringkat awal dan dia masih boleh uruskan diri, saya putuskan untuk jaga dia di rumah. Puan Aminah menyampuk, kalau masuk hospital, nanti menyusahkan kamu berdua. Haris pun ada pengetahuan perubatan, jadi Mak percayakan dia. Aina teringat rekaman CCTV yang telah ditontonnya. Barulah dia faham mengapa Haris menjaga ibunya setiap subuh. Ubat-ubat tuh. Haris mengeluarkan paket obat dan menunjukkannya. Ini obat untuk melambatkan perkembangan demensia, dengan preskripsi dokter. Susah nak dapat di farmasi biasa, jadi saya ambil terus dari hospital. Dosnya perlu diubah sesuai mengikut keadaan Mak. Sebab tu saya periksa setiap hari. Aina menunduk, dipenuhi rasa bersalah. Saya ingat awak buat benda bukan-bukan pada Mak. Haris memegang tangan Aina. Saya faham kenapa awak syak macam tu. Salah saya sebab terlalu berasia. Maafkan saya. Puan Aminah berkata, Aina, jangan salahkan Haris. Mak yang suruh rahasiakan. Mak tak nak bebankan kamu yang dah penat dengan kerja. Ketika itu, Haris membuka komputer ribanya. Skrin menunjukkan program pengurusan CCTV. Aina terkejut. Awak tahu? Haris tersenyum kelat. Saya tahu awak pasang CCTV. Sebenarnya,
Saya sengaja buat-buat tak tahu. Saya rasa, awak perlu lihat sendiri baru awak akan percaya. Haris memainkan rakaman semalam, babak di mana dia memandang kamera dan berkata sesuatu. Saya sengaja buat macam nih. Haris mula bercakap melalui rakaman itu. Aina, kalau awak tengok video nih, mesti awak dah tahu segalanya. Maafkan saya. Saya rasa ini satu-satunya cara untuk awak tahu kebenarannya. Aina tergama melihat rakaman itu. Haris menyambung, Mak disahkan menghidap Alzheimer peringkat awal. Mujurlah ubat baru nih berkesan, tapi ia tak boleh sembuh sepenuhnya. Saya datang setiap malam untuk pastikan Mak makan ubat dan periksa keadaannya. Haris dalam rakaman itu berhenti sejenak, kemudian menyambung, saya faham kenapa awak syak pada saya terlalu berasia, tapi ini adalah permintaan Mak. Dia tak nak jadi beban, dia nak kekal sebagai ibu yang kuat di mata awak. Aina menangis melihat rakaman itu. Haris menghentikan video dan berkata, sebenarnya, keadaan Mak semakin baik sejak kebelakangan nih. Ubat tuh nampaknya berkesan. Walaupun tak sembuh, dia boleh jalani kehidupan harian seperti biasa. Puan Aminah menambah, sebab tuh Mak rasa dah tiba masanya untuk beritahu kamu, terus berasia hanya akan melukakan hati kita semua. Aina memandang Haris. Dia berasa sangat bersalah karena telah salah sangka. Haris, saya betul-betul minta maaf. Saya dah melampau sangat sampai pasang CCTV. Haris menggeleng. Tak. Awak tak salah. Saya pun akan buat benda yang sama kalau saya di tempat awak. Mana mungkin kita biarkan saja kalau nampak orang yang kita sayang berkelakuan aneh. Aina bertanya tentang buku nota itu. Haris mengambilnya dan menunjukkan kepadanya. Ini tabiat saya sejak kerja sebagai juru rawat dulu. Keadaan pesakit perlu dicatat dengan tepat untuk memberikan penjagaan terbaik. Begitu juga dengan Mak. Saya perlu tahu bila simptom muncul dan coraknya untuk laraskan dos obat. Puan Aminah berkata dengan bangga. Menantu Mak ni pakar, kan? Bertuah Mak. Jagaan dia lagi baik daripada di hospital. Kini, semuanya jelas bagi Aina. Lawatan Haris pada waktu subuh, pemberian obat, catatan terperinci, semuanya demi ibunya. Tapi kenapa selalu waktu subuh? Haris menjelaskan, pesakit demensia selalunya akan mengalami simptom yang lebih teruk pada waktu malam. Mereka mudah keliru dan cemas, terutamanya pada waktu subuh. Sebab tu saya periksa pada waktu itu, dan berikan obat penenang jika perlu. Aina sedar betapa jahilnya dia, dan betapa besarnya pengorbanan Haris dalam menjaga ibunya. Saya tak tahu macam mana nak berterima kasih. Haris memeluk Aina dan berkata, tak perlu berterima kasih. Kita kan keluarga, mulai sekarang, kita hadapinya bersama-sama. Awak dah tahu, jadi tak perlu berasia lagi. Puan Aminah juga kelihatan lega. Ya, sekarang kita bertiga akan hadapinya bersama-sama. Kalau keluarga bersatu, tiada apa yang mustahil. Malam itu, Aina menanggalkan semua CCTV. Ia tidak diperlukan lagi. Sebaliknya, mereka bertiga berkumpul di ruang tamu untuk merancang masa depan. Penyakit demensia memang sukar, tetapi selagi mereka saling percaya dan menyokong, mereka pasti boleh menempuhinya. Paling penting, kini tiada lagi rahasia di antara mereka. Aina menggenggam tangan Haris erat. Dia berjanji pada dirinya, mulai sekarang, dia tidak akan pernah ragu-ragu lagi, dia akan menjaga ibunya bersama-sama. Seminggu kemudian, pada hujung minggu, Aina sedang mengemas kotak-kotak lama di loteng. Dia tidak tahu berapa lama lagi masa yang tinggal bersama ibunya, jadi dia mahu mencari barang-barang kenangan. Di dalam sebuah kotak berhabuk, dia menemui sebuah album gambar lama. Album membesar Aina tertulis di kulitnya. Aina membuka album itu dengan cermat. Halaman pertama menunjukkan gambar bayinya. Puan Aminah sedang mendukung Aina sambil tersenyum riang. Di sebelahnya, ada gambar arwah ayahnya. Melihat gambar keluarga yang bahagia itu membuatkan Aina sebak. Buat apa kat sini? Haris naik ke loteng. Aina menunjukkan album itu, tengah kemas gambar lama. Kalau tunjuk kat Mak, mesti dia suka. Haris duduk di sebelah Aina dan melihat gambar-gambar itu bersama. Hari graduasi Tadika, hari pertama sekolah, percutian keluarga. Setiap halaman membangkitkan kenangan. Tengok gambar nih. Aina menunjuk sekeping gambar di sebuah taman rekreasi yang indah. Aina kecil sedang memegang tangan Puan Aminah sambil ketawa riang. Ini gambar kegemaran Mak. Dulu setiap tahun kami pergi sini. Haris melihat gambar itu dengan teliti. Mak nampak muda sangat masani, dan nampak gembira. Tiba-tiba, Aina mendapat satu ide. Haris, apa kata kita buat sesuatu dengan gambar-gambar nih?
Mungkin boleh bantu pulihkan ingatan Mak. Mata Haris bersinar. Ide yang bagus. Ia dipanggil terapi imbasan kenangan, dan memang berkesan untuk pesakit demensia. Mereka berdua membawa album itu ke ruang tamu. Puan Aminah sedang mengait benang di sofa, satu aktiviti yang dikatakan baik untuk ingatan. Mak, kami jumpa harta karun. Aina berkata dengan teruja sambil menunjukkan album itu. Wajah Puan Aminah kelihatan ingin tahu. Apa nih? Album lama. Mereka bertiga duduk bersama melihat gambar-gambar itu. Puan Aminah tersenyum sedikit demi sedikit. Ini gambar majelis cukur jambul Aina. Masa nih kelam kabut betul. Aina lega ibunya masih ingat, Haris turut serta dalam perbualan itu. Masa tuh Aina pilih apa? Puan Aminah berpikir sejenak, kemudian ketawa. Dia capai pensel dengan duit serentak. Semua orang ketawa kata dia tamak. Semakin banyak halaman diselak, semakin jelas ingatan Puan Aminah. Terutamanya apabila melihat gambar di taman rekreasi, matanya berkaca. Taman nih, kita selalu pergi, kan Aina? Kamu ingat tak Mak kutip daun-daun bunga kertas buatkan jambangan untuk kamu? Aina juga teringat dan menitiskan air mata. Ingat, Mak. Mak kata jambangan bunga Aina yang paling cantik di dunia. Puan Aminah tiba-tiba bangun dan masuk ke biliknya. Seketika kemudian, dia kembali dengan sebuah kotak kecil. Tengok nih, Mak simpan daun bunga kertas yang kamu bagi tuh. Di dalam kotak itu, terdapat daun-daun bunga kertas yang telah kering. Warnanya telah pudar, tetapi kasih sayang seorang ibu masih terpelihara. Haris mencadangkan, cuaca pun elok hari ini, apa kata kita pergi taman tuh, walaupun bukan musim bunga berkembang. Mata Puan Aminah bersinar. Betul keboleh pergi, Aina memegang tangan ibunya. Mestilah boleh. Jom pergi sekarang. Setengah jam kemudian, mereka tiba di taman kenangan itu. Walaupun tiada bunga yang mekar, kehijauan pokok-pokoknya tetap menyegarkan. Puan Aminah melihat sekeliling dengan terharu. Betullah. Memang ini tempatnya. Dekat bangku tuh kita selalu makan bekal. Puan Aminah berhenti di hadapan sebatang pokok. Kita ambil gambar bawah pokok nih, kan Aina? Ingat tak? Aina mengangguk. Dia mengeluarkan telepon pintarnya dan berkata, Mak, jom kita ambil gambar ke tempat yang sama. Haris mengambil gambar mereka. Puan Aminah dan Aina tersenyum riang di bawah pokok. Masa telah berlalu, tetapi kasih sayang ibu dan anak tidak pernah berubah. Ketika berehat di bangku, Puan Aminah tiba-tiba memanggil nama Aina. Aina. Ya, Mak. Pandangan mata Puan Aminah menjadi jernih, seolah-olah kabus telah hilang. Besarnya anak Mak nih. Bila masa kamu jadi dewasa macam nih? Pada saat itu, Aina tahu ibunya benar-benar mengenalinya. Walaupun mungkin hanya untuk seketika, pada saat ini, dia adalah ibunya yang dahulu. Mak pun cantik, hari ini nampak lagi cantik. Puan Aminah mengusap kepala Aina. Maafkan Mak, Aina. Mak selalu lupa, selalu susahkan kamu. Aina memeluk ibunya erat. Jangan minta maaf, Mak, cukuplah Mak jadi ibu Aina. Haris hanya memerhati dari tepi sambil tersenyum. Detik-detik seperti inilah yang memberi kekuatan untuk menempuh waktu yang sukar. Menjelang senja, mereka meninggalkan taman itu. Puan Aminah memeluk lengan mereka berdua dan berkata, hari ini Mak gembira sangat. Jom kita datang sini selalu. Aina dan Haris menjawab serentak. Ya, Mak, kita datang selalu. Dalam perjalanan pulang, Puan Aminah menyanyi kecil di dalam kereta. Mendengar suara nyanyian ibunya setelah sekian lama membuatkan hati Aina terasa hangat. Malam itu, Aina menulis di dalam diarinya. Hari ini, Mak kenal aku sepenuhnya. Walaupun esok mungkin dia akan lupa lagi, aku akan simpan kenangan hari ini selamanya. Dan aku sangat bersyukur karena ada Haris. Tanpa dia, detik seindah ini tidak mungkin tercipta. Dari bilik Puan Aminah, kedengaran dengkuran halus. Malam ini, Haris mungkin tidak perlu memeriksanya pada waktu subuh. Ia adalah pengakhiran hari yang damai. Hari di mana mereka bertiga sedar, ingatan boleh hilang, tetapi cinta akan kekal selamanya. 3 bulan berlalu lagi. Musim luruh semakin terasa. Keadaan Puan Aminah stabil. Berkat penjagaan teliti Haris, perkembangan demensianya menjadi sangat perlahan. Walaupun ada hari baik dan hari buruk, mereka bertiga kini tahu cara untuk menghadapinya bersama. Hari itu adalah hari yang istimewa. Hari jadi Puan Aminah yang ke-70. Aina dan Haris menyediakan parti kejutan. Mereka memasak sup kegemarannya dan menyediakan hidangan istimewa. Selamat hari jadi, Ma. Haris menghulurkan sejambak bunga sambil tersenyum.
Puan Aminah terharu menerimanya. Terima kasih, Haris. Sebab kamulah Mak dapat sambut hari yang indah nih. Aina membawa kek dengan lilin yang menyala. Mak, buat hajat, apa saja, kami akan tunaikan. Puan Aminah memejamkan mata seketika, kemudian meniup lilin itu dengan perlahan. Aina dan Haris bertepuk tangan. Mak minta apa? Tanya Haris. Puan Aminah memegang tangan mereka berdua dan berkata, Mak doakan keluarga kita sentiasa sehat dan bahagia, dan kalau Mak sakit teruk nanti, semoga Mak tak jadi beban yang terlalu besar untuk kamu berdua. Aina memeluk ibunya erat. Jangan cakap macam tuh. Mak bukan beban, Mak adalah keluarga kami yang paling berharga. Haris menambah, betul tuh, Mak. Kasih sayang yang kami terima dari Mak jauh lebih besar. Sekarang giliran kami pula untuk membalasnya. Sambil menikmati hidangan, mereka berbual mesra. Ingatan Puan Aminah hari itu sangat jelas. Dia bercerita tentang zaman kanak-kanak Aina, kenangan bersama arwah suaminya, dan betapa pentingnya keluarga. Jom kita ambil gambar. Aina mencadangkan. Mereka bertiga mengambil gambar di hadapan hidangan hari jadi sambil tersenyum. Wajah Puan Aminah dipenuhi kebahagiaan. Petang itu, Puan Aminah memanggil mereka berdua ke ruang tamu. Dia kelihatan seperti ingin mengatakan sesuatu yang penting. Aina, Haris, Mak ada benda nak cakap. Mereka duduk di hadapan Puan Aminah dengan debaran. Puan Aminah mengeluarkan sepucuk surat dari laci. Ini Mak tulis masa pikiran Mak masih waras. Kalau nanti Mak dah tak kenal kamu berdua, Mak nak sampaikan isi hati Mak nih. Mata Aina berkaca. Puan Aminah membuka surat itu dan mula membaca. Untuk anakku tersayang, Aina. Bila Mak dapat tahu Mak sakit, yang paling Mak risaukan ialah hati kamu akan terluka. Tapi nasib baik ada Haris. Mak bangga sebab dapat menantu sebaik dia. Suara Puan Aminah bergetar, tetapi dia terus membaca. Dan untuk Haris, terima kasih. Sebab sayangkan anak Mak, dan jaga Mak macam ibu kandung sendiri. Mak rasa macam ada anak lelaki. Haris juga sebab. Puan Aminah meletakkan surat itu dan memandang mereka. Kalau satu hari nanti Mak dah tak kenal kamu, ingatlah yang di sudut hati Mak, cinta untuk kamu berdua akan sentiasa ada, jadi jangan terlalu sedih. Cinta lebih kuat daripada ingatan. Mereka bertiga berpelukan. Air mata mengalir, tetapi ia adalah air mata kehangatan. Rasa syukur lebih besar daripada kesedihan. Mak, kami janji, walaupun Mak lupakan kami tak akan pernah lupakan Mak, janji Aina. Haris mengangguk. Kami akan sentiasa ingat kasih sayang yang Mak berikan. Dan kami akan buat yang terbaik untuk pastikan Mak sentiasa selesa. Puan Aminah mengusap kepala mereka. Terima kasih banyak-banyak. Ketika itu, salji pertama mula turun di luar tingkap. Kepingan salji kecil menyentuh tingkap dan hilang, seperti detik-detik berharga yang singgah seketika sebelum menjadi kenangan. Beberapa hari kemudian, pada hujung minggu, mereka kembali ke taman rekreasi itu. Pokok-pokok kelihatan rendang, tetapi ia tetap tempat yang penuh kenangan. Musim bunga nanti kita datang lagi, ya, kata Puan Aminah sambil duduk di bangku. Aina dan Haris duduk di sisinya. Ya, Mak, setiap tahun kita datang, janji Aina. Haris menambah, kita ambil banyak gambar, bawa bekal, berkelah sama-sama. Puan Aminah tersenyum riang. Di dalam senyumannya, terpancar harapan, bukan lagi kebimbangan. Walaupun masa sukar mungkin akan datang, mereka percaya mereka boleh menghadapinya bersama. Menjelang senja, dalam perjalanan pulang, Haris memandu manakala Puan Aminah dan Aina duduk di belakang. Puan Aminah melihat keluar tingkap dan bergumam, tenangnya rasa. Dapat bersama dengan keluarga macam nih. Aina memegang tangan ibunya. Tangan yang hangat dan lembut. Tangan yang telah membelainya berkali-kali. Kini, gilirannya pula untuk menjaga tangan itu. Setibanya di rumah, mereka masih berkumpul di ruang tamu. Bukan menonton TV atau berbual kosong, cukup sekadar bersama. Haris, terima kasih banyak-banyak, kata Puan Aminah tiba-tiba. Ada menantu macam kamu, lega hati Mak. Mak tak risau nak serahkan anak Mak pada kamu. Haris menjawab dengan rendah diri. Saya yang patut berterima kasih sebab dapat keluarga sebaik ini. Aina menyampuk, kita semua sangat bertuah. Bertuah sebab saling bertemu dan dapat bersama macam nih. Malam itu, Aina berdiri di tepi tingkap melihat bintang. Buat pertama kali sejak ayahnya meninggal, hatinya berasa begitu tenang. Haris datang berdiri di sebelahnya. Tengok apa tuh? Aina bersandar di bahu Haris. Rasa bersyukur. Sebab awak jadi sebahagian dari keluarga kami.
Haris memeluk Aina. Saya pun bersyukur. Sebab Awak dan Mak, saya faham apa arti keluarga yang sebenar. Mereka berdua memandang langit malam dalam diam. Mereka tidak tahu apa yang akan berlaku esok, tetapi selagi mereka bersama, semuanya akan baik-baik saja. Dari bilik Puan Aminah, kedengaran dengkuran yang tenang. Malam ini pun Haris akan memeriksanya pada waktu subuh, tetapi kini semua orang tahu ia adalah tanda kasih sayang. Ingatan boleh pudar, tetapi cinta akan kekal. Dan keluarga sejati melangkaui ikatan darah. Itulah yang mereka sedari pada penghujung hari itu. Para pendengar sekalian, akhirnya, mereka tetap bersama. Walaupun ada syak wasangka dan salah faham, ada cinta yang mengatasi segalanya. Dan selagi cinta itu ada, sebarang kesulitan pasti dapat diatasi. Itulah kisah yang ditunjukkan oleh keluarga ini. Karena cinta lebih kuat daripada ingatan. Keluarga yang pernah saling meragui, tetapi akhirnya sadar bahwa mereka sentiasa bersama. Anda pula, adakah Anda pernah terlewat menyadari hati dan perasaan keluarga Anda? Jika Anda ingin berkongsi rasa terharu, sila tekan butang langgan dan suka. Jumpa lagi dalam kisah seterusnya.